What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your gang Kimi Skoverto. So gang, sebagaimana yang di request sebelum ni, video perbandingan antara Zoro dan Sanji. Sorry lambat sikit post pasal aku siapkan video-video yang lain dulu. So kepada korang yang nak request aku buat apa-apa video, korang boleh join grup Telegram Skoverto Fleets dan request je kat dalam grup tu. Nanti right hand man aku akan take note dan nakama-nakama kita dalam grup tu akan vote. Request yang dapat paling banyak vote akan divideokan. So jangan lupa untuk join grup Telegram Skoverto Fleet ya. Link grup aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. So in this video bolehlah dianggap sebagai huraian atau lebaran dari video aku sebelum ni, which is the strongest Mugiwara Pirates. Sebenarnya aku dah listkan pun yang Sanji ni berada dua anak tangga di belakang Zoro. But since you guys still minta aku buat video ni, sebab mungkin huraian aku sebelum ni tak cukup panjang, or reasoning aku mengatakan yang Zoro lebih kuat tu belum cukup kuat. So dalam video kali ni aku akan menghuraikan sebab apa Zoro is stronger than Sanji. Dalam video ni aku tak akan introduce lagi watak Sanji dan Zoro ni, pasal as one of One Piece fan korang mesti dah tahu kan. So aku akan go straight to the argument. Kalau korang belum kenal lagi siapa Sanji dan Zoro ni, so aku suggest korang tengok balik episod 1 One Piece. Dan dalam video kali ni mungkin terdapat spoiler sedikit sebanyak, tapi tak adalah over sangat. Dan kepada Sanji fans, aku betul-betul minta maaf sangat-sangat kalau korang tak setuju dengan pendapat aku. Bahkan korang bebas untuk menyuarakan pendapat korang kat ruangan komen kalau ada pendapat aku yang berbeza dengan pendapat korang. Okay? So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke perbahasan. Who will be the victor if Sanji versus Zoro? Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Goncang-goncang dan makan. Yo, goncang makan, itu dia. Mami. Alright, let's start dengan first recruitment kedua-dua mereka ke dalam lanun Mugiwara. Selingan jap. Aku rasa dalam the whole series, part ni je Zoro tak buta arah. Mungkin kebutaan arah dia terjadi start dia join Luffy kot. Yelah, pasal masa Luffy beritahu Zoro dia nak ambil pedang Zoro, Luffy pergi arah yang salah. Zoro yang beritahu arahnya untuk dapatkan katana Zoro. Alright, Zoro join Luffy sebab dia tak ada pilihan lain, sama ada join Luffy atau mati. Bukan sebab dia impress dengan Luffy ke apa, just dia terkejut jugalah bila tangan Luffy boleh stretch awal-awal. Dan Zoro bukannya join Luffy sebab dia impress dengan Luffy ke apa. Zoro siap bagi tahu lagi kat Luffy impian dia untuk jadi the greatest swordsman dan akan bunuh Luffy kalau Luffy jadi penghalang cita-cita dia. Tapi Sanji pula, dia willing untuk join lepas dia impress dengan Luffy dan Zoro. Of course lah, sama macam Zoro, Sanji pun refuse juga awal-awal. Siapa-siapa si Luffy ni ajak join lanun dia tak pasal-pasal. Memanglah dia refuse kan. Tapi Sanji join out of admiration. Zoro pula join sebab dia dah tak ada pilihan lain dan siap ugut Luffy lagi. Selain itu juga kita boleh tengok yang Zoro akan melawan dengan musuh yang lebih kuat dari Sanji. Seolah-olah kat sini Oda nak bagi hint kat kita yang Sanji ni berada di belakang Zoro. Bukti masa di Alabasta Arc. Secara ringkasnya, Arc Alabasta ni merupakan arc yang ke-11 dalam siri One Piece. Untuk maklumat lanjut, sebelum ni aku dah buat satu full story of One Piece sebelum ni. Korang boleh klik link kat bawah. Mugiwara Pirates telah sampai ke Desert Kingdom yang dikenali sebagai Alabasta dan memulakan perlumbaan mereka menuju ke Alubarna sebelum peperangan antara Royal Bodyguard dan pasukan pemberontak bermula. Walau bagaimanapun, akhirnya didedahkan bahawa Mr. Zero lah, aka Crocodile, yang menjadi dalang di sebalik peperangan ini, yang cuba untuk menggulingkan kerajaan Alabasta dan mengambil alih tampuk pemerintahan.
tambahan. So dalam arc ni macam biasa, Oda akan membahagi-bahagikan pasukan Mugiwara Pirates dan musuh-musuhnya kepada beberapa lokasi dan bertarung di lokasi-lokasi yang berbeza. So dalam arc ni, Sanji telah melawan Bon Clay, manakala Zoro telah menentang Daz Bones yang merupakan anggota dari sindiket jenayah Barakwork. Apa yang menariknya dalam kumpulan sindiket ni, anggota mereka diberi code name berupa nombor bermula dari Mr. Zero sampailah Mr. 13, tak silap aku, dan lepas tu adalah billion dengan million semua kan. Lagi kecil nombornya, lagi tinggi ranking dorang dan lagi kuatlah keupayaan kumpulan dorang. So dalam match up ni, Luffy telah menentang Mr. Zero yang juga merupakan ketua sindiket ni. Zoro menentang Mr. One yang merupakan orang kanan Mr. Zero, dan Sanji menentang Mr. Two. So kat sini dah obvious dah kan. Lepas tu pula, masa menentang Mr. One, Zoro telah meng-unlock satu lagi keupayaan baru yang membuatkan Zoro telah advance dari Sanji dengan satu power up untuk memotong steel. So sekarang secara fizikalnya, kekuatan Zoro dah bertambah kuat berbanding Sanji dan juga dari segi jarak serangan. Semasa di Skypiea, kita dapat tengok Mugiwara Pirates dengan aliansi mereka iaitu Shandian Warrior telah menentang God's Army yang diketuai oleh Enel. Peperangan tersebut telah tercetus kerana untuk mendapatkan semula upper yard yang dikuasai oleh Enel. Dalam God's Army ni terdiri dari beberapa peringkat, bermula dari Enel sebagai dewa, Om, Satori, Shura dan Gedatsu sebagai priest atau pendeta, 50 Divine Soldiers dan 650 Divine Squad. So dalam arc ini, kita dapat menyaksikan Sanji perlu team up dengan Luffy untuk melawan salah seorang dari God Army Priest iaitu Satori. Kedua-dua mereka dilihat agak struggle untuk menentang Satori yang memiliki Kenbun Shokuhaki yang dikenali sebagai mantra di Skypiea. Sementara Zoro berlawan dengan Om secara bersendirian, yang mana Om juga mempunyai Kenbun Shokuhaki yang juga dikenali sebagai mantra di Skypiea. So sekali lagi kat sini kita boleh tengok perbezaan kekuatan kedua antara Sanji dan Zoro. Manakala di Enies Lobby, semasa kru Mugiwara Pirates dengan aliansi mereka, Frankie Family, dalam misi menyelamatkan Nico Robin, kita diperlihatkan match up yang telah disediakan oleh Oda. So dalam arc ini, kita dapat melihat Mugiwara telah bertarung dengan CP9, iaitu organisasi rahsia Cyberpol. Dalam Cyberpol, kekuatan mereka telah disukat dengan satu unit ukuran yang dikenali sebagai Doriki. Dengan Doriki juga, CP9 dapat mengenal pasti tahap pengawalan Rokushiki mereka, yang mana kita dapat tengok Fukurou menggunakan teknik Teawase-nya untuk menyukat setiap Doriki CP9. Dalam arc ini, sekali lagi Oda memberi hint kepada kita yang Zoro lagi kuat dari Sanji apabila Zoro telah menentang Kaku dengan Doriki sebanyak 2200, manakala Sanji menentang Jabura dengan Doriki yang lebih rendah berbanding Kaku iaitu sebanyak 2180. Semasa di Thriller Bark Arc, kita dapat melihat susunan pertarungan yang telah ditetapkan oleh Oda dalam lanun Thriller Bark terbahagi kepada dua tingkatan, iaitu The Mysterious Four, iaitu Moria, Dr. Hawkback, Absalom dan Perona, dan satu tingkat di bawah The Mysterious Four ini adalah zombie. Dalam arc ini, Sanji telah bertarung dengan salah seorang Mysterious Four iaitu Absalom, sementara Zoro hanya bertarung dengan zombie. Walau bagaimanapun, kena ingat, walaupun Zoro bertarung dengan zombie, zombie yang dimaksudkan tu bukanlah zombie biasa. Zombie tersebut adalah Shimotsuki Ryuma yang merupakan The Sword God of Wano. Kalau korang nak tahu sejauh manakah kekuatan Shimotsuki Ryuma ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Link dia aku tinggalkan kat bawah. Dan lepas Zoro berjaya kalahkan Ryuma, sekali lagi kekuatan Zoro di-upgrade lagi dengan pedang baru dia iaitu Shushui yang menggantikan pedang dia sebelum ini iaitu Yubashiri. Zoro juga mampu menghalang serangan Gomu-Gomu no pistol milik Ors seorang je. Dan selain tu, masa kat Thriller Bark juga, masa Kuma tes kesetiaan kru Luffy, Zoro telah bersedia untuk menggantikan nyawa Luffy dengan nyawa dia. Lepas tu Sanji datang dan offer nyawa dia instead of Zoro. Dan kedua-dua dorang nampak dah penat dan sakit sangat-sangat dah, walaupun untuk berdiri. Dan masa tu Zoro telah hentak pinggang Sanji, one shot, terus Sanji pengsan. Sedangkan Zoro bukan sekadar dihentak, bahkan telah meresap segala kepenatan dan kesakitan yang dialami Luffy sepanjang Thriller Bark Arc. Korang boleh bayangkan berapa banyak serangan yang Luffy kena masa kat Thriller Bark. Tak payah cakap banyak lah, masa lawan dengan Moria cukup dah. Bukan kena hentak je, kena pijak, sepak, terajang, semua ada. Tapi Zoro cool je cakap. Lepas Sanji tanya dia apa yang telah berlaku, dia bagi tahu nothing happened.
Sanji kena hentak dengan Zoro terus pengsan. Zoro meresap segala kesakitan dan kepenatan Luffy masih lagi boleh berdiri tegak. So tak heranlah masa kat Return to Sabaody Arc, Zoro digolongkan bersama-sama dengan Luffy dalam Liga Worst Generation. Sampai Uroge pun amazed dengan Luffy yang boleh jadikan orang sehebat Zoro serve di bawah dia. Dan ada satu scene yang menunjukkan even Sanji amazed dengan kekuatan Zoro yang mampu untuk membelah satu kapal lanun. Tapi depan Zoro dia tak tunjuk lah. Dan masa kat Fishman Island Arc, Zoro berjaya mengalahkan Hody dalam mod biasa dia. Walaupun masa tu dorang bertarung kat dalam air, which is quite impressive sebab Hody adalah manusia ikan dan kekuatan Fishman akan meningkat bila bertarung dalam air. Dan Zoro juga telah dengan mudah mengalahkan Hyozo yang berada dalam mod berserkernya. Dan Zoro menganggap pertarungan tersebut membuatkan dia bosan. Sementara Sanji perlu team up dengan Jinbei untuk mengalahkan Fishman gegasi kat situ yang bernama Wadatsumi. Dan semasa di Pang Hazard, iaitu destinasi pertama mereka di New World, Zoro dengan gagahnya bertindak sebagai vice captain dan dengan lantang bagi nasihat kat Luffy untuk berlawan dengan serius sebab diorang sekarang berada di New World. Dan Sanji hanya menjadi watcher je kat belakang Zoro dan membenarkan kata-kata Zoro. Dan sekali lagi kita dapat tengok masa kat Water 7 Arc sebelum ni, Zoro marah betul dengan orang yang tak ada hormat dengan kapten dia. Yelah, kalau nak gol-gol tak apalah, macam Nami sebelum-sebelum ni kan, belasah-belasah Luffy dan kru-kru yang lain buat kat Luffy, termasuklah dia sendiri pun. Tapi kau sampai ajak kapten kau berlawan, lepas tu cakap kalau menang nak ambil Mary dan belah dari kru Mugiwara, itu bagi Zoro is too much. Dan kalau Usopp tak datang melutut minta maaf, memang Zoro takkan terima. Dan kalau Luffy terima juga, Zoro sendiri beritahu yang dia sendiri akan belah dari kru Mugiwara. Masa awal tu semua orang macam tak faham lagi apa yang Zoro cakap, especially Nami dengan Chopper lah. Tapi lepas apa yang Zoro terangkan, barulah Sanji bersuara dan sokong Zoro. So kat sini kita boleh tengoklah karisma Zoro sebagai seorang vice captain. Dan sebagaimana yang kita tahu, disebabkan Lanun Don Quixote merupakan serpihan dari Lanun Kaido, Lanun Don Quixote juga adalah based on Dawn Troop. Doflamingo merupakan antara anak buah Kaido yang merupakan joker dalam deck of card Kaido, yang mana sekarang kita tahu yang lain-lain adalah Jack, Queen dan King. So dalam Lanun Don Quixote, top eksekutif dia, kita ada bunga untuk kad-kad itu, which is Diamond, Spade, Club dan Heart yang dikenali sebagai Corazon. So kita boleh tengok yang sebelum ke Dressrosa, tim Mugiwara dah pun menentang one of top eksekutif Don Quixote Pirates, iaitu Vergo, yang merupakan pemegang code name Corazon. Dan apa jadi bila Sanji menentang one of top eksekutif Doflamingo? Kaki Sanji telah retak. Manakala Zoro pula, dia juga melawan top eksekutif Doflamingo, which is Pika, yang memegang code name Spade. Macam Vergo juga, Pika juga mampu menghasilkan full body haki. Dan bukan tu je, Pika juga merupakan pemakan buah devil Eishi Nomi yang mampu memanipulasi batu dan bertukar menjadi raksasa batu yang lagi besar dari istana. Dan kita juga boleh tengok Zoro hanya ada masa beberapa saat je untuk mengalahkan Pika. Dan dalam masa beberapa saat itulah Zoro telah mengalahkan Pika. Terror tak terror, brother? So gang, berbalik kepada persoalan, kalau Zoro melawan Sanji, siapa akan menang? So aku cakap Zoro akan menang dan inilah alasan aku. Tapi in term of lain, mungkin Sanji bolehlah menang. Macam lawan memasak ke, main treasure hunt ke. Yelah, pasal Zoro kan buta arah, mungkinlah Sanji boleh menang. Aku bukan nak kecilkan Sanji. Sanji memang kuat, tak ada siapa boleh nafikan. Tapi kalau nak compare dengan Zoro, Zoro is stronger. Dan aku juga nak minta maaf banyak-banyak kepada fans Sanji. Tapi kalau korang ada pendapat lain, aku tak kisah, komen je kat bawah, ok? Dan korang boleh juga tambah selain dari poin-poin yang aku bagi dalam video ni. Gang, untuk kali ni aku nak highlight kat korang satu bisnes nakama kita yang bernama Drip Bundle _ Drip Bundle menawarkan pakaian-pakaian bundle yang sangat-sangat menarik. Ada baju-baju Nike, barang-barang vintage, baju-baju band dan yang paling penting, baju One Piece pun dia ada. Dan dalam masa yang terdekat ni, brother kita ni akan update banyak lagi stok-stok baju anime. So korang kena cepat-cepat follow IG Drip Bundle _ untuk dapatkan maklumat terkini. Dan bukan tu je, Drip Bundle menyediakan diskaun 10% kepada nakama kita yang membeli dengan menggunakan kod KIMISCOVERTO. Tarikh luput diskaun ini sampai 15 November. Dan ada lagi, Drip Bundle akan buat giveaway bersempena 1000 followers nanti. So gang, cepat-cepat ajak nakama kita yang lain untuk support Drip Bundle mencapai 1000 followers supaya kita berpulang memenangi giveaway tersebut. Sampai-sampai support.
support boleh menang giveaway. Dan kepada penduduk East Blue, which is Penang dan Kulim, anda memang bertuah sebab Drip Bundle menyediakan perkhidmatan COD ke sana. So jangan tunggu lagi, Haria follow bang cepat-cepat gang. You gang are awesome. Dan kepada yang masih menonton ni, kalau korang nak aku promote business, service or media sosial korang boleh DM IG Kimis Coverto. Dan kalau korang berminat untuk jadi speaker aku dalam segmen What Up Anime, korang boleh hantarkan video korang ke email Kimis Coverto. Okay? Sedikit renungan before I end this video. Bila kita rasa tertekan dengan hidup kita dan feeling really down dan rasa sangat susah untuk bangun, maka rebah dan sujudlah. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi